alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pertama sekali terima kasih Tuan Zul Bakar. Seterusnya tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita berbincang dan juga mengupas berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Faisal Ahmad Shah, seorang kita kata ilmuwan dan pensyarah Jabatan Al-Quran Sunnah di Universiti Malaya lah, Universiti Malaya. Baik, kita diberi masa dalam 1,5 jam, 1 jam lebih ada untuk menghabiskan buku yang di tangan saya ni. Kalau tuan-tuan ada, saya tak sediakan slide lah, tapi kalau tuan-tuan ada buku ni, tuan-tuan boleh semak lah apa ni kita akan bincang. Mungkin satu persatu ataupun kita kata mana-mana tajuk yang macam tuan-tuan boleh baca sendiri, saya akan langkau lah, sebab nak menghabiskan 1,5 jam dalam masa 1,5 jam dalam 200 muka surat lebih ni, ya. Dan saya kira buku yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Faisal Ahmad Shah ni merupakan buku akademik, buku ilmiah. Kerana buku, sebab apa kita katakan buku akademik? Pertama, terbitan daripada universiti lah. Okey, terbitan daripada penerbit daripada Universiti Malaya tahun 2023. Maksud baru lagi ni, panas-panas lagi buku ni, ya. Kemudian buku ni penuh dengan rujukan, syarat dengan rujukan ilmiah. Ya, bukan rujukan buku kontemporari saja, bahkan kitab-kitab turas, ya, tafsirnya, hadisnya, ya. Dan saya kira bahawa buku ni memang buku akademik dan syarat dengan rujukan, dan juga ia memerlukan jihad dan kejuhudan yang sangat tinggilah untuk kita kata nak selesaikan buku ni, kan. Dia bukan dengan sebulan dua, bukan kita kata dalam sehari dua lah, mungkin makan masa dalam 1 tahun untuk menyiapkan kita rasa buku ini, ya. Baik, tuan-tuan sekalian, buku yang kita nak bincang ni adalah Hadis Peristiwa Akhir Zaman, Antara Takwilan dengan Imajinasi. Ni tajuk buku kita. Tajuk buku kita ni kita sudah nampak gambaran secara umum bahawa buku ni membincangkan tentang macam mana kita nak memahami, ya, khususnya hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman ni. Muncul Dajjal, Imam Mahdi, ya. Dajjal tu siapa, ya. Ada yang kata Dajjal ni di kalangan Yahudi dah macam-macam, ya. Imam Mahdi dah muncul dan pakat mengaku menjadi Imam Mahdi. Jadi macam mana kita kaifa nata'amul? Bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni? Dan juga al-malahim, ya. Nanti kita akan tengok definisinya dan sebagainya. Baik. Okey, kita masuk tajuk yang pertama, tuan sekalian. Tajuk yang pertama ialah iaitu peristiwa akhir zaman dalam karya-karya hadis-hadis fitan. Hadis fitan ni adalah hadis akhir zaman lah. Nanti kita akan tengok dari sudut definisinya, apa maksudkan hadis fitan ni. Baik, pada muka surat yang pertama, kata Profesor Madya Dr. Faisal Shah, penulisan berkaitan peristiwa akhir zaman mempunyai signifikannya tersendiri dalam memberi kesedaran kepada umat Islam tentang bahaya dan ancaman yang akan memenuhi, yang akan mereka temui pada masa hadapan. Maknanya Dr. Faisal Shah kata perbincangan berkaitan dengan hadis akhir zaman ini dia relevan, ya, tapi yang nak jadi tak jadi relevan nanti kita akan tengok. Tapi secara prinsip dan asasnya dalam agama kita, apabila berbincangkan tentang hadis akhir zaman dan juga tentang turunnya Dajjal dan sebagainya, itu relevan dan sangat kena dengan untuk kita kata memberikan kesedaran kepada umat Islam, ya. Dan juga para ulama, ya, terdahulu memberikan penekanan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman ni melalui hadis-hadis fitan dalam karya-karya mereka. Jadi maknanya para ulama dulu sudah bincang pun, mungkin dalam bab-bab tertentu ataupun dalam kitab-kitab tertentu, mereka pun sudah berbincang dan memasuk pun dalam karya-karya mereka. Bukannya zaman zaman dulu lagi kita dah bincang, dan kufasan dan huraian mereka mampu menerangkan kepada Islam kefahaman yang sebenar, ya, dan hubungan dengan realiti pada masa kini. Jadi buku kita ni menarik, dia menjawab balik, ya, kita kata kefahaman-kefahaman yang salah dalam memahami hadis-hadis akhir zaman ni. Nah, sebab tu saya
terdetik untuk kita kata membincang buku kita rasa sangat penting untuk kita kupas untuk kita memahami. Sebab kadang-kadang macam-macam kelompok ataupun ideologi ataupun kumpulan yang mendabik dada bahawa kami ni sekian. Membawa panji hitam lah dan sebagainya. Dia akan kupas dalam perbahasan ni. Okey, tak apa. Baik, kemudian definisi fitan. Apa maksud fitan? Baiklah, fitan adalah plural jamak kepada fitnah. Jamak kepada fitnah. Fitnah ni membawa maksud imtihan, ikhtibar ataupun ibtila. Ini disebut oleh Ibn Manzur dalam Lisanul Arab, merujuk kepada ujian. Fitnah ni maksudnya ujian. Baik, saya ringkaskan. Jadi hadis-hadis fitan ni bermaksud berita-berita tentang ujian sama ada dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan. Walaupun kebanyakannya disandarkan kepada berita akhir zaman yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Jadi maknanya apabila sebut tentang hadis-hadis fitan ni, hadis-hadis yang membicarakan tentang sama ada ujian itu berbentuk kebaikan ataupun keburukan. Kan kadang-kadang ujian ni dalam bentuk kesenangan pun ujian kan. Kaya pun ujian juga. Kesusahan pun ujian juga. Begitu juga para ulama menghimpunkan sekali hadis fitan juga membahaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kedatangan Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi. Nanti kita akan bahas. Yang tu dulu nak kena bagi faham. Baik, para ulama apabila membahaskan tentang fitnah ini dalam Al-Quran, maka minta maaf tuan, saya pun tak apa nasihat sebenarnya ni. Dia nak jadi macam nak demam, suara keluar tak suara. Keluar tak suara, duduk fikir tadi, boleh bahas ataupun tidak pada malam ni, insya-Allah lah. Mudah-mudahan kita boleh habiskan pembacaan kitab ni lah. Baik, para ulama apabila menyebut tentang fitan ni, apabila dikaitkan dengan nas Al-Quran, maka ada beberapa makna. Pertama, fitnah itu ataupun fitan itu merujuk kepada makna syirik. Syirik itu makna menjurus ke arah kesyirikan. Dia adalah satu ujian kepada hamba Allah SWT. Berasaskan satu nas Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka supaya tidak berlakunya syirik. Ini disebut surah Al-Baqarah ayat 193. Itu makna yang pertama. Yang kedua, fitnah itu bermaksud ujian dan cubaan. Berasaskan satu dalil Al-Quran dalam surah Toha ayat yang ke-40, wa fatanna kafutuna, yang bermaksud dan kami uji kamu wahai Nabi Musa dengan pelbagai ujian besar. Maknanya ujian. Fitnah ataupun fitan ini merujuk kepada ujian. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran. Begitu juga makna fitnah dari sudut Al-Quran ini, iaitu bermaksud seksaan. Berpandukan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-14, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Rasakanlah azabmu itu, inilah azab yang dahulu kamu minta untuk disegerakan. Jadi azab ni pun merupakan satu ujian, satu fitnah. Satu kita kata makna fitan merujuk kepada nas Al-Quran. Baik, fitnah itu juga merujuk kepada dosa. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 49, "Wa minhum man yaqulu lu'li wa la taftinni ala fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin." Dan sebahagian mereka ada yang berkata, izinkanlah aku untuk tidak berperang dan janganlah menyebabkan aku berbuat dosa. Ini merujuk kepada dosa. Dosa adalah satu fitnah. Begitu juga saya ringkaskan, tuan-tuan boleh baca sendiri dalil-dalil yang terdapat dalam kitab ini. Pertama, yang seterusnya adalah fitnah bermaksud kekacauan, kekeliruan. Jadi kekeliruan juga merujuk kepada fitnah ataupun fitan. Dalilnya dalam surah Taubah dan sebagainya. Begitu juga dalam Quran menyebut bahawa fitnah itu merujuk kepada ayyaftiyakumul ladzina kafaru, surah An-Nisa ayat 101, berbentuk pembunuhan ataupun penyiksaan. Itu juga bermaksud fitan dalam Quran. Begitu juga fitnah juga bermaksud berpaling dari jalan kebenaran. Ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik, dalam surah Al-Maidah ayat 49. Begitu juga fitnah itu merujuk kepada kesesatan. Fitnatu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Fitnah juga bermaksud alasan. Alasan ni. Summalam takum fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidak ada alasan mereka, melainkan mereka berkata, demi Allah, wahai Tuhan kami. Alasan yang diungkapkan oleh orang musyrik untuk kembali kepada Allah.
Fitnah juga merujuk kepada gila. Bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kamu yang gila? Jadi ini di antara, kita kata, bukan kata fitnah ni hanya kita kata satu makna saja. Fitnah ini dalam Quran banyak maknanya. Baik, kemudian fitnah menurut perspektif hadis. Okey, pertama fitnah itu merujuk kepada fitnah wanita. Wanita, ya, dari sudut yang lain kita kata untuk memberi, kita kata mawaddatu warahmah, kan? Tapi dalam sudut yang lain kadang-kadang wanita ini memberi mudarat, memberi fitnah kepada lelaki, ya. Berdasarkan satu dalil, ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'an rijal minan nisa. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah. Dan aku tidak tinggalkan selepas kewafatanku suatu fitnah yang lebih mendatangkan mudarat kepada seorang lelaki melainkan wanita. Jadi fitnah kepada lelaki ni adalah wanita lah, ujian lah, ujian bagi wanita, ya. Minta kepada lelaki. Kalau ujian bagi wanita, sebaliknya lah, lelaki lah. Baik, kemudian fitnah juga merujuk kepada harta. Harta pun kalau tak kena gaya, dia jadi fitnah kepada kita. Dalilnya kita boleh tengok, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnah ummatil mal. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi. Nah, fitnah juga dalam perspektif hadis merujuk kepada fitnah isteri dan anak-anak. Sampai mengabaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Kadang-kadang anak-anak kita pun kadang-kadang dia melupakan kita kepada kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Itu juga maksud fitnah menurut perspektif hadis. Begitu juga fitnah merujuk kepada fitnah kubur. Wa uhi annakum tuftanuna fil qubur qariban. Diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji dalam kubur. Maknanya dalam azab, dalam kubur nanti, di alam barzah nanti, ni ada orang yang selamat dan ada orang yang diazab oleh Allah. Fitnah. Ya. Baik, kemudian fitnah itu merujuk kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Baik, kita boleh baca sendirilah dia punya dalil-dalil, ya. Dan juga fitnah juga merujuk kepada orang kafir yang memerangi Islam. Jadi orang kafir yang memerangi Islam, ya, yang menghalangi dakwah Islam, yang memerangi orang Islam sehingga ada yang terikut dengan mereka. Itu fitnah. Dan juga fitnah merujuk kepada orang Islam yang terjumus dalam kesesatan fitnah. Jadi mereka yang tidak ada prinsip dalam agama, mereka mudah dipengaruhi, ya, mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang salah. Ini juga fitnah. Menurut perspektif hadis, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, kemudian fitnah kepada kejahatan syaitan. Sami'tu Nabi SAW yaqulu inna arsha iblisa 'ala al-bahr fayab'athu saraya fayaftinuna an-nasa fa'a'dhamuhum annahu a'dhamuhum fitnah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, singgah sana iblis adalah di tengah laut dan di sana dia mengiringkan tentera-tenteranya. Maknanya kejahatan syaitan itu merupakan fitnah. Baik, fitnah juga merujuk kepada keberadaan bersama pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, dalil daripada Sunan Abi Daud oleh Imam Abi Daud. Fitnah juga merujuk kepada pertelingkahan dan pembunuhan sesama orang-orang Islam. Berasaskan satu hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Itu merujuk kepada pertelingkahan, permusuhan, ya, pergaduhan di antara orang Islam. Itu juga merupakan fitnah menurut perspektif hadis. Fitnah juga kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, merupakan maksud peperangan yang didorong untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan. Ada juga yang merujuk kepada nak merebut kekuasaan, nak merebut pangkat dan pengaruh, sehingga berlakunya peperangan. Peperangan itu, merebut kekuasaan itu adalah merupakan fitnah. Itulah di antara makna-makna fitnah menurut perspektif Al-Quran dan juga menurut perspektif hadis. Supaya kita memahami dalam konteks yang lebih luas. Baik, itu maksud fitnah. Baik, kalau kita tengok malhamah, disebut dalam teks Arabnya ialah kalau kita tengok teks Arabnya, saya tengok dia punya ni, ya, apa dia, mana dia saya buka tadi ni. Disebut sebagai malhamah, malhamah ataupun
Al-Malahim, Al-Malahim, Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Kathir. Dia meletakkan satu bab Kitabul Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah wal Umurul 'Azam Yaum al-Qiyamah. Imam Ibn Kathir dia ada letak satu bab khas dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibn Kathir. Baik. Okey, Al-Malahim. Apa maksud Al-Malahim? Tadi fitan kita sudah bahas. Apa maksud Al-Malahim? Al-Malahim selain daripada lafaz fitan, Al-Malahim juga merujuk kepada ialah perkataan yang berkait rapat dengan peristiwa akhir zaman. Jadi dia lebih kurang sama je lah. Kalau orang kata hadis-hadis tentang Al-Malahim, sama aja. Ataupun Al-Malhamah, sama aja. Kerana di kalangan para ulama hadis telah mengkhususkan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ni di bawah kitab Al-Fitan wal Malahim, ya, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud. Jadi jangan kita duk pening pula. Sekali Ustaz kata hadis Al-Malahim, pening pula dah. Al-Malahim tu benda apa? Kita dah habaq nanti. Malahim tu lebih kurang. Maksudnya ialah Al-Fitan. Betul? Hadis tentang akhir zaman. Begitu juga perkataan Al-Malhamah. Itu ialah bermaksud peristiwa besar yang melibatkan pembunuhan. Ini boleh rujuk dalam kitab Mukhtasar As-Sihah karangan Al-Imam Ar-Razi rahmatullah alaih. Begitu juga kalau kita tengok dalam Lisanul Arab. Lisanul Arab oleh Al-Imam Ibn Manzur. Lisanul Arab merujuk kepada Malhamah, itu merujuk kepada peperangan atau tempat peperangan. Maknanya pertembungan manusia. Yang ramainya terbunuh di situ. Ini disebut oleh Imam Ibn Manzur dalam Lisanul Arab. Baik. Okey, jadi saya membuat kesimpulan bahawa Al-Malahim itu merujuk kepada apa? Berdasarkan perbahasan yang banyak. Kalau kita tengok dalam buku ni, dinukilkan banyaklah pendapat ulama yang memberikan definisi tentang Al-Malahim ni ialah merujuk kepada membawa maksudnya peperangan pada zaman-zaman fitnah. Zaman fitnah ialah khususnya pada akhir zaman lah. Peperangan pada zaman-zaman fitnah. Baik, habis. Okey, hikmah ni tuan-tuan saya rasa boleh baca sendiri kot. Hikmah penyampaian hadis-hadis fitan ni, ulama kata menjadikan seorang muslim itu bersedia ketika berhadapan dengan peristiwa tersebut. Jadi bila kita baca buku-buku dan berbincang tentang hal ini, pertama untuk kita ni membuat persediaan. Yang kedua untuk menjadi seorang muslim yang bersedia untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Jadi kita nak kenal siapa musuh-musuh Islam yang betul ni kan. Kita ikut imajinasi masing-masing tanpa berada dalam qawaidul ilm yang sahih ataupun disiplin ilmu yang betul. Begitu juga membina harapan dan motivasi umat Islam supaya tidak berputus asa. Jadi kadang-kadang apabila kita membicarakan tentang hadis akhir zaman ni, ada orang dia putus asa. Dia kata tak apalah ni tanda-tanda kecil kiamat pun dah muncul dah semua dah ada. Jadi kita pun nak buat kerja pun biasa-biasa je kot dan nak kiamat dah. Jadi ia melahirkan umat Islam yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerja, tidak produktif dalam mengerjakan kerja, malas dalam melakukan kerja, tapi kuat dalam melakukan ibadat. Ini semua perkara-perkara yang sebenarnya bukannya tuntutan agama apabila kita berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni. Baik, kemudian membuktikan kemukjizatan Nabi melalui pengkhabaran tentang peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi ini salah satu kelebihan Nabi walaupun tidak sampai pada akhir zaman turunnya Imam Mahdi dan sebagainya, tapi Nabi sudah tahu itu satu mukjizat ya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tak berlaku lagi tapi Nabi dah tahu melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian saya kira buka surat 16 sampai buka surat 53 ni tuan-tuan boleh baca sendiri kot, iaitu berkaitan dengan karya-karya penulisan hadis fitan ni. Banyaklah tuan-tuan, antaranya Imam Bukhari dia letak pada babul ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu. Imam Bukhari dia letak bab khas berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Begitu juga karya yang dibawa oleh Imam Muslim dalam sahih dia, babul iqtirabil fitan wa fathi radi yajuj wal majuj. Bab hampirnya fitnah dan terbukanya benteng Yajuj dan Majuj. Jadi banyaklah tuan-tuan. Dia datangkan 3 hadis, kemudian bab yang babul khasfil bi jaishil ladhi ya'ummul bait. Dia ada 5 hadis dalam tu. Itu bab tertimbusnya tentera yang ingin menghancurkan Kaabah. Jadi merujuk kepada Dajjal dan sebagainya lah. Nanti kita akan bahas. Okey, jadi banyaklah. Dia tak tuan-tuan boleh baca sendirilah. Jadi kalau saya baca hadis pasal tak habislah buku kita ni. Baik, kemudian Sunan Abi Daud pun menyebut hal yang sama, bab fitan wal malahim.
kitab Al-Mahdi pun ada, ya. Begitu juga kitab Jami' Tirmizi, ya, dia menyusun pada bab sampai hampir 30 tak. Maksudnya hampir 79 bab. Imam Tirmizi bermasuk dalam Jami' Sahih dia hampir 79 bab, dan setiap bab tu ada hadis-hadis yang membincangkan tentang fitnah akhir zaman ni. Khususnya kita kata kedatangan Dajjal dan sebagainya. Sunan Nasa'i, Ibn Majah, ya, mana lagi? Banyaklah. Ini semua kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis ataupun, dan juga kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim karangan Al-Imam Ibn Kathir. Jadi kalau kita nak tengok kitab-kitab yang membincangkan hal tentang akhir zaman dan fitnah akhir zaman ni, kena tengok kitab-kitab yang muktabar ni. Jangan pergi cari buku-buku yang tahamai ketahuan punca pun tak tahu, rujukan apa pun tak tahu. Kemudian dia define ataupun dia menafsir mengikut rujukan-rujukan yang tidak autentik itu. Itu salah. Jadi kita yang orang yang belajar ini, sumber kita ialah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan kita yang muktabar. Bukan main petik tepi jalan kemudian dia define ataupun dia memberikan kita kata definisi yang mengikut akal dia. Jadi itu cara nanti kita akan tengok. Baik, kemudian bab yang kedua, hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Jadi baru kita bincang. Yang pertama, dalil berlakunya peristiwa akhir zaman. Memang ada dalil lah. Okey, pertama hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis ni sahih, hadis yang panjang lah, saya tak baca lah hadis ni. Cuma hadis ni diriwayatkan daripada Huzaifah bin Abi Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, ada 10 peristiwa akhir zaman yang merupakan tanda-tanda besar bagi hari kiamat. Pertama, gempa bumi di sebelah timur, ya, gempa bumi di sebelah barat, gempa bumi di semenanjung Arab, dukhan, asap, dajjal, dabbah, haiwan yang melata di atas muka bumi, Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Terbit matahari di sebelah barat, ya, api keluar daripada negeri Yaman menolak manusia ke tempat mereka dikumpulkan oleh Allah. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Baik, itu di antara maknanya hadis yang membicarakan tentang kita kata akhir zaman ni. Baik, kemudian Al-Masih Ad-Dajjal. Ada hadis yang membicarakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Jami' Sahihnya. Maknanya tidak ada yang bermaksud mafhum, tidak ada seorang Nabi yang Allah utuskan melainkan akan memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal yang buta, ya, sebelah matanya dan seorang pendusta. Jadi makna kata hadis tentang Dajjal ni ada. Nanti kita akan tengok ada orang yang menolak hadis tentang kedatangan Dajjal ni. Tapi dalam Sahih Muslim jelas, dalam Sahih Bukhari jelas ia membuktikan bahawa kedatangan Dajjal itu memang akan datang. Baik, pengertian Dajjal. Kita tengok Ad-Dajjalu merujuk kepada mencampur adukkan. Para ulama mengatakan bahawa Dajjal itu juga merujuk bahawa dia mengelirukan, dia menimbulkan keracauan. Datang Dajjal, dia bagi kita ni keliru, sama ada nak ikut hak Islam ke, ataupun yang betul ke, ataupun yang salah nak ikut dia. Jadi dia keliru. Jadi itu maksud Dajjal secara ringkasnya lah. Namun para ulama menjelaskan maksud Dajjal itu. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan beberapa makna Dajjal. Pertama ialah Dajjal ini ialah pendusta, ya, yang menutupi kebenaran. Dajjal juga dinamakan sebagai At-Tamwih. At-Tamwih dalam bahasa Arab itu kita katakan bermaksud emas yang digunakan untuk menutup perak atau besi sehingga orang melihat kepada seperti itu, seperti emas yang tulen. Jadi At-Tamwih ini merujuk kepada kita tengok emas tu sebenarnya benda tu perak tapi kita nampak emas. Dia tipu kita. Itu Dajjal menurut Imam Al-Qurtubi. Baik, kemudian muka surat 56. Pengertian lafaz Al-Masih. Jadi ada juga yang tanya soalan, Ustaz, macam mana yang dimaksudkan dengan Al-Masih? Al-Masih ni kata ulama, ni Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan itu merujuk dalam kitab Tazkirah bil Ahwal Maut wal Umur Al-Akhirah dari Al-Qurtubi rahimahullah alaih. Al-Masih itu merujuk kepada terhapus, ya, menyebut kepada terhapus, ataupun lafaz ini disandar kepada orang yang benar ataupun orang yang dusta. Al-Masih Isa merujuk kepada orang yang betul, yang berada dalam kebenaran. Al-Masih Ad-Dajjal merujuk kepada mereka ataupun dia yang duduk dalam, kita kata dalam kesesatan lagi pendusta. Jadi
membawa maksud Al-Masih ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Baik. Yang kita bahas ni adalah Al-Masih Dajjal. Yang duduk dalam kelompok yang sesat dan pendusta. Beliau mengatakan lagi Al-Masih Dajjal ni kita kata okey, tengok. Dajjal dinamakan juga dengan Al-Masih kerana salah satu matanya buta. Jadi ada juga ulama memberikan maksud Dajjal ni merujuk kepada Al-Masih itu merujuk kepada Al-Masih itu merujuk kepada di antara salah satu mata tu ialah mata yang buta kerana dia mengelilingi dunia hanya dalam waktu 40 hari sahaja. Dan pendapat pertama merupakan pendapat yang paling kuat lah berdasarkan hadis riwayatkan oleh Imam Hanbal dalam Musnad, inna dajjala mamsuhun 'ainil yusra 'alaihi dhafaratun maktubun baina 'ainaihi kafirun. Sesungguhnya dajjal itu terhapus buta sebelah matanya. Maknanya dajjal ni mata dia tak ada sebelah. Mata dia buta sebelah. Baik, kemudian sebab tu dipanggil Al-Masih. Itu di antara satu makna. Baik, kemudian sifat-sifat dajjal berdasarkan hadis. Okey. Pertama, jadi saya nak baca satu persatu hadis ni banyak, cuma saya nak sebut dia punya poin-poin penting saja. Okey, sebab saya kita akan nak tengok ni macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni. Baik, yang pertama untuk sekalian sifat dajjal ni, yang pertama dia berkulit kemerahan, ya. Berbadan besar. Tapi berbadan besar tapi rendah, rambutnya kerinting, mata kanannya buta sebelah dan jarak antara kedua betisnya berjauhan. Dia besar, tapi dia rendah ya, rambutnya kerinting. Hal ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, tuan boleh baca sendirilah dalilnya, membicarakan tentang ciri-ciri tersebut. Baik, kemudian pegangan kitab kita ni datang juga hadis dari Imam Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Musnad Imam Ahmad, ya. Kemudian dalam Sahih Muslim pun menyebut hal yang sama. Juga dalam Sunan Abi Daud menyebut tentang ciri-ciri Dajjal ini. Baik, kemudian ciri-ciri yang kedua Dajjal ini juga ialah merujuk kepada antara dua mata Dajjal ini tertulis kafara ataupun kafir. Bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Jami' Sahih mereka, dalam sahih dia, wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun. Maknanya di antara dua mata Dajjal tu ditulis kafara, kafir. Di dahi di dahi Dajjal lah. Imam Nawawi apabila menjelaskan hal ini dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata tulisan tersebut adalah benar-benar tulisan, bukan suatu hiasan. Maknanya nampak tulisan dia. Dia tulis kafara, kafir. Bukan hiasan ke apa, ilustrasi ke, mimpi ke, badak. Memang nampak tulisan tu, kata Imam Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim. Baik, kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah Dajjal ni tidak memiliki keturunan. Dajjal ni tak ada keturunan apa? Tak ada keturunan. Kerana hal ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahu la yuladu lahu, innahu la yuladu lahu, qala qultu bala, qala faqad wulida li. Sesungguhnya dia Dajjal tidak boleh memiliki keturunan. Kemudian Abi Sa'id kata benar, jawabku kata. Ibn Sayyad berkata aku mempunyai anak. Maknanya merujuk kepada kita kata Dajjal ini dia tidak mempunyai keturunan apa. Baik, tanda sebelum keluarnya Dajjal. Okey. Yang pertama, berlakunya peperangan dengan Rom. Berlakunya, maksudnya bila, kalau orang tanya bila berlaku keluarnya Dajjal ni? Setelah mana berlakunya peperangan dengan Rom. Peperangan dengan Rom ni adalah zaman kita kata selepas Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Ya, Nabi bersabda, ya, satu salihuna Roma sulhan aminan. Kamu akan mengadakan perjanjian dengan Rom, namun kamu akan memerangi mereka dan mereka menjadi musuh di belakang kamu. Jadi maknanya berlaku peperangan itu di antara salah satu tanda Dajjal akan keluar. Baik, kemudian kekeringan dan kelaparan. Kekeringan dan juga kelaparan. Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunanya. Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan tentang kekeringan dan kelaparan akan berlaku
Nabi sebut dalam sesungguhnya sebelum muncul Dajjal akan berlaku 3 tahun kesukaran. Maksudnya 3 tahun awal sebelum sebelum Dajjal turun tu kesukaran lah. Maknanya mengalami kelaparan yang amat dahsyat, nak makan pun tak ada. Ya. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama menahan seperti air daripada turun ke bumi. Maknanya air tak turun dekat bumi ni tahun yang pertama. Ia makna tumbuhan tidak ada. Maksudnya air itu. Ya, kita kata makanan tu kelaparan yang sangat dahsyat. 3 tahun yang awal tu. Kemudian okey, itu perbahasannya. Baik, kemudian tempat keluarnya Dajjal. Okey. Di mana tempat keluarnya Dajjal? Banyak riwayat hadis menyebutkan bahawa Dajjal akan muncul dari arah timur, iaitu di Khurasan. Iaitu sekarang ni di Iran Timur lah, di Iran Timur. Dengan diiringi dengan 70,000 orang Yahudi dari Asbahan, yakni sebuah kota di tengah Iran. Ia merujuk kepada Iran. Jadi hari bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, anna Dajjal yakhruju min ardin bil masyriqi yuqalu laha Khurasan yattabi'uhu aqwamun ka'annahu wujuhahumul majanun mutraqatu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Dajjal akan keluar dari sebelah timur yang disebut sebagai Khurasan, dan akan diikut oleh orang-orang Yahudi. Ini dia. Jadi dia keluar daripada arah Iran lah, Dajjal ni. Baik, tempat yang dimaksudkan dengan Dajjal. Okay. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang tiup angin. Dia akan masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah kerana kedua-dua kota tersebut dijaga oleh malaikat. Baik, maknanya Dajjal ni dia pergi ke mana? Dia boleh pergi ke mana-mana dia. Ya, kecuali Mekah dan Madinah. Kota mana? Dan ketika Dajjal tidak dapat memasuki Madinah atau kota Madinah, bergoncang 3 kali sehingga orang kafir munafik keluar dan menuduh Dajjal. Maksudnya waktu Dajjal keluar nanti ni, kota dan Madinah akan digegarkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga keluarlah orang munafik dan juga kafir daripada kota Madinah dan Mekah itu, dan mereka menuju kepada Dajjal. Kerana hal ini bertepatan dan juga kita tengok, baik. Dalam tempat riwayat lain, Dajjal tidak dapat memasuki 4 masjid ni. Dajjal juga tak boleh nak memasuki 4 masjid ni. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid At-Tur. Dan hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Imam Malik, Nabi SAW bersabda, ala anqabil madinatil malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Ya, di pinggir-pinggir perbatasan Madinah tidak terdapat malaikat yang penjaga yang ta'un tidak akan memasuki, dan tidak Dajjal. Maksudnya tidak dimasuki oleh Dajjal. Okey, itu di antara hadis yang banyaklah, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Hadis riwayat daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu pun sebut hal yang sama, iaitu Dajjal tidak akan memasuki Madinah, Mekah dan juga apa masjid-masjid yang kita sebut tadi. Semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapakah pengikut Dajjal? Okey, pengikut Dajjal ialah disebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisa. Ya, orang yang mengikuti Dajjal daripada kalangan Yahudi Asbahan berjumlah 70,000 orang. Di atas bahu mereka terdapat at-tayalisah. Maknanya orang Yahudi yang ikut Dajjal ni. Orang Yahudi yang ikut Dajjal. Baik. Para ulama apabila membahaskan tentang makna at-tayalisah, alaihimut tayalisah ni, apa dia maksud tayalisah? Tayalisah ni kata ulama merupakan rida, dan orang Islam dilarang memakainya kerana menyerupai orang Yahudi. Jangan duk faham macam rida ni macam Syekh Sa'id Al-Ghamidi pakai dekat kepala tu. Kita kata, oh ni ikut at-tayalisah. Bukan yang tu. Saya tengok ada beberapa ustaz yang memberikan definisi at-tayalisah itu merujuk kepada ulama-ulama kita berada di Saudi. La ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Kan? Dia tengok syarahan apa ada begitu. Ya? Tengok tafsiran para ulama. Apabila ulama yang muktabar, apabila menafsirkan dan mensyarahkan sesuatu, kita kata lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jangan ikut kita segeram kat kawan tu, kita pergi tuduh dia, ini semua pengikut Yahudi. Kita kata, ulama-ulama yang Saudi ikut cara Yahudi. Senang sangat dia kata begitu.
Ya. Baik, tuan-tuan sekalian. Okey. Kemudian, dan terdapat juga dalam riwayat lain, siapa yang mengikut Yahudi ini, iaitu aksaru man yatba'ul yahudu wan nisa'u wal a'rab. Nah, ada 3. Ini hadis diriwayatkan oleh oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah, dan kitab As-Sunnah ditakik oleh Sa'id Al-Qahtani rahmatullah alaih. Ramai yang mengikut Dajjal ni, yang pertama ialah puak Yahudi lah. Yang kedua, kaum wanita. Yang ketiga, Arab Badawi. Arab Badawi selalunya tidak ada ilmu lah, ya. Mereka yang jahil dengan ilmu, dia mudah dipengaruhi oleh Dajjal. Wanita pun termasuk sama. Jadi maknanya kaum wanita ni kena kuatkan diri untuk, dan juga lelaki jugalah kan. Ia juga merujuk kepada lelaki jugalah. Yang mana yang lemah, sudut kita kata pendiriannya, ilmunya, keimanan dan sebagainya. Mana benar-benar sekarang kita kena membuat persiapan dengan hal tersebut. Baik, kemudian tempoh keberadaan Dajjal di muka bumi. Kata ulama, tempoh Dajjal duduk dekat dunia ni hanya 40 hari saja. Okey, maka secara terperinci kata ulama, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, dan bakinya seperti hari-hari biasa. Kerana hal ini disebut oleh Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya. Ada sebuah hadis yang membincangkan tentang tempoh keberadaan Dajjal ni. Ya, dia Nabi SAW pernah bersabda 40 hari Nabi Dajjal duduk melata di bumi ni. 40 hari. Dan daripada 40 hari itu ada 1 hari atas kehendak Allah, ya, panjangnya bersamaan dengan 360 hari. Lebih kurang macam setahun lah. Jadi ini semua ni ialah di bawah pentadbiran Allah SWT. Di bawah keizinan Allah SWT. Jangan kita kata, macam mana pula sehari dia macam 360 hari pula. Jangan tanya ini kenapa perkara yang gaib. Ya, sebab tu nanti kita akan bahas bagaimana kita nak berinteraksi dengan benda-benda gaib ni, seperti Dajjal, ya, Imam Mahdi dan sebagainya. Ya. Dalam hal seperti ini, ya. Baik, Allah qadrullah masya, Allah boleh laksanakan, Allah boleh dengan kehendak Allah SWT. Baik, fitnah dan tipu daya yang dibawa oleh Dajjal. Pertama, Dajjal dia mengaku jadi Tuhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, Dajjal ni dia mengaku jadi Tuhan. Jadi ada orang yang terikut-ikut, yang tak sabar nak tengok wajah Tuhan dan sebagainya. Dia tengok, inilah Dajjal, inilah Tuhan. Maka dia ikut Dajjal. Pertama. Yang kedua, dia membawa kekeliruan yang besar sehingga mempengaruhi orang lain yang terikut kepada Dajjal. Jadi Dajjal ni dia bagi kita ni keliru. Nak ikut yang betul ke ataupun yang salah? Nak ikut yang salah sebab dia buat macam dia banyak kuasa. Ya. Berasaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunan kitab Al-Malahib. Ya, Al-Malahib. Man sami'a bid-Dajjali falyan'a anhu fa wallahi inna ar-rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yab'athu fihi min asy-syubuhat. Dajjal ni dia menimbulkan syubhat yang dibawa. Dia timbulkan syubhat bagi kita ni ragu untuk ikut dia. Baik, kemudian membawa 2 sungai yang mengalir. Jadi ini juga fitnah yang terbesar. Dia buat 2 sungai yang mengalir, ya, air sungai itu kelihatan dia berwarna putih, dan yang lainnya kelihatan api yang menyala. Maka ini juga merujuk kepada kita kata Allah SWT bagi kemampuan kepada Dajjal untuk melakukan hal ini. Bagi kemampuan kepada Dajjal ni bukan bermaksud bahawa Dajjal ni berkuasa daripada Allah, tidak. Ini merujuk kepada kita bahawa ini nak menguji hamba-hambanya untuk sama ada dia benar-benar beriman ataupun sebaliknya. Begitu. Baik, kemudian syurga Dajjal adalah neraka dan neraka Dajjal adalah syurga. Seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, ma'ahu jannatu wan naru fanaruhu jannatun wa jannatun nar. Syurga bagi kita kata, maknanya Dajjal ni dia boleh bagi nampak syurga. Siapa yang ikut dia masuk syurga, di sisi dia ialah neraka lah di sisi Tuhan. Dan sebaliknya. Hal ini juga disebut oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan. Tuan boleh tengok sendiri hadis dia. Baik, kemudian fitnah Dajjal juga merujuk kepada dia boleh menghidupkan mati. Dia boleh menghidupkan mati berasaskan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam Sunan dalam Kitabul Fitan. Dia boleh menghidupkan mati. Banyaklah hadis-hadis yang disebut dengan hal sini.
Baik, kemudian kelajuan pergerakan Dajjal. Okey, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Dajjal ni ada seorang sahabat Nabi tanya, "Qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard?" Okey, ya Rasulullah, bagaimana kelajuan pergerakan Dajjal di bumi ni? Rasulullah kata, Dajjal ni mendatangi manusia sepantas hujan yang dihempas angin. Kal ghaifi istadbarathu rih. Macam hujan turun kat bumi tu. Laju Dajjal ni. Ya, okey, ini hadis ni disebut dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan wal Ashratus Sa'ah. Jadi maknanya kita tak sadut ragu lah. Hak ni lah Nabi cerita. Kan? Sebab tu buku ni terus syarat dengan hadis, dengan ayat Al-Quran. Apabila menyebut tentang berbicarakan tentang perkara-perkara ghaib ni. Nah, dia tak boleh nak reka cerita. Mesti kena berdasarkan wahyu, tauqifi ya. Baik, kemudian pembunuhan Dajjal. Baik, siapa yang bunuh Dajjal? Ya, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Okey, ya, hal ini bertepatan dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ba'atsallahu Isa bin Maryam ka'annahu urwatul Ibnu Mas'ud fayatlubuhu fayuhliku. Ya, Nabi Isa akan cari Dajjal dan membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa yang bunuh Dajjal. Baik, kemudian panduan melindungi diri daripada Dajjal. Jadi ada panduan dia. Yang pertama, kata ulama, mengetahui bahawa Dajjal ialah manusia biasa yang makan dan minum, dan bahawa Allah SWT suci dia sesuatu yang menjadi makhluk. Maknanya seperti mana yang saya sebut tadi ni, bahawa walaupun Allah berikan keizinan untuk Dajjal boleh buat macam-macam, boleh hidupkan orang mati dan sebagainya, boleh nampakkan syurga di sisi dia. Nah, tetapi langsung ia tidak menyamai Allah, dia tidak menyamai dengan Allah, tidak menyamai dengan makhluk. Maknanya Allah lebih berkuasa daripada dia. Nah, dan panduan juga sebab kita untuk melindungi daripada Dajjal ni ialah terutamanya ketika mana kita solat. Memohon perlindungan dari fitnah Dajjal ketika mana solat. Maknanya dalam solat tu kita mohon khususnya doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa 'adzabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihi ad-dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Okey, jadi kita minta doa supaya Allah jauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Yang ketiga, menghafaz beberapa ayat surah Al-Kahfi. Baca hafal surah Al-Kahfi lah. Antaranya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatihah suratul Kahfi." Siapa yang di antara kalian kamu bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ya, dia akan selamat daripada fitnah Al-Kahfi. Baik, kemudian menjauhi Dajjal. Yang sunyilah hikmahnya kita menjauhi Dajjal. Seperti mana yang kita tahu bahawa Dajjal ni jalan membawa fitnah yang besar, maka kita kena menjauhi Dajjal. Seperti mana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Baik, kemunculan Imam Mahdi. Habis tentang Dajjal. Bincang tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi, salah satu tanda kiamat ni ialah kedatangan Imam Mahdi. Baik, saya ringkaskanlah tuan-tuan sekalian. Tengok banyak lagi ni kuasa kita ni. Baik, Imam Mahdi ni secara ringkasnya ialah kita kata pengenalan tentang Imam Mahdi ini ialah Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa Al-Mahdi itu ialah seseorang yang Allah tunjukkan kepadanya kebenaran. Al-Mahdi itu ialah seseorang lelaki, kata Imam Ibn Kathir, seorang laki-laki yang diberitakan oleh Nabi SAW akan muncul di akhir zaman untuk memenangkan Islam dan menegakkan keadilan. Itu disebut tentang Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Dan beliau berketurunan Ahlul Bait. Dan beliau memerintah selama 7 tahun. Memerintah dengan dunia ni dengan penuh keadilan. Yang sebelumnya ialah pada berlakunya kezaliman yang cukup dahsyat. Maka Imam Mahdi turun. Ia membina, kita kata dia memerintah atau mentadbir dengan penuh, kita katakan dengan keadilan. 7 tahun. Baik, pendapat ulama kemunculan Imam Mahdi. Okey, ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa hadis-hadis kata Imam Mahdi ini ialah hadis-hadis darjatnya mutawatir. Jadi sesiapa yang mengingkari hadis-hadis berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi, dia termasuk di antara orang yang ingkaru sunnah. Mengingkari sunnah. Sebab dia mutawatir maknawi. Dia ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi ialah banyak riwayat yang menyebut tentang lafaz yang sama lah tentang hadis tersebut. Mutawatir bil makna disebut dalam ulum hadis. Mutawatir bil makna itu merujuk kepada
banyak riwayat-riwayat hadis tetapi dia tak sama lafaznya tapi makna yang sama. Jadi itu disebut sebagai mutawatir bil makna. Jadi kita kata bahawa hadis ni sampai ke tahap mutawatir. Mutawatir ni kalau kita kata Syarafullah dalam Minhajul Hadis yang ulumul hadis, wa inkaruhu kafir. Kafir hukum dia. Adapun hadisun ahad itu tidak, kita kata boleh lagi dibahaskan oleh para ulama lah. Baik, kemudian muka surat 80 ni. Okey, mutawatir maknawi ya. Mutawatir maknawi ini kata Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji. Dia mengatakan bahawa hadis berkaitan dengan Imam Mahdi ini merujuk kepada mutawatir maknawi. Baik, nama dan keturunan Imam Mahdi. Nama dan keturunan Imam Mahdi ini ringkas ni adalah Imam Mahdi ini beliau berketurunan Fatimah binti Muhammad. Daripada anaknya Hasan bin Ali. Okey, hadis dia banyak, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Manarul Munif, karangan Imam Ibn Qayyim menyebut hal yang sama. Namun berbeza dengan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni delay sikit yang kita. Imam Mahdi ni dia kata ialah Syiah, Imamiyah dan Ja'fariyah. Mereka meyakini bahawa Imam Mahdi adalah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Askari Al-Muntazar. Daripada keturunan Al-Husain bin Ali dan bukan keturunan Al-Hasan. Jadi dia nak pergi ke arah dia lah. Okay, dia nak menangkan dia punya pendapat. Jadi tapi tidak ada dalil yang memberikan, kita kata, berpihak kepada dia. Okay. Baik, sifat-sifat Imam Mahdi menurut hadis. Imam Mahdi ini ya dahinya luas ya. Hidungnya dia sempit ya, tapi nampak agak melengkung. Okey. Dan ia memerintah dengan keadilan selama 7 tahun. Ini disebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Baik, tempat keluar Imam Mahdi di mana? Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim. Ibn Kathir kata Al-Mahdi akan muncul di arah timur. Bukan di Sirdab Samira yang diakui oleh Syiah Rafidah. Syiah Rafidah kata Sirdab Samira. Ya, Imam Mahdi dah keluar daripada Sirdab Samira. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, hal ini dipegang oleh Imam Ibn Kathir, Al-Mahdi Al-Muntazar itu datang daripada arah timur. Arah timur. Kalau kita tengok arah timur ni dah luas lah. Ada timur. Banyaklah perbahasan. Okey. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa Sirdab Samira yang dipegang oleh Syiah Rafidah itu adalah satu khayalan yang tidak mempunyai dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, bahkan tidak sesuai dan masuk akal, kata ulama. Okey, baik. Bila waktu munculnya Imam Mahdi? Baik, tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan bila di mana munculnya Imam Mahdi. Tak ada riwayat yang sahih. Dapat riwayat yang dhaif lah yang mengenai perkara ini. Tapi ada riwayat yang dhaif lah. Dia munculnya kita kata Imam Mahdi ini, maknanya kita kata orang tahu kata dia Imam Mahdi tu waktu bila. Ni Imam Ibn Kathir dia masuk dalam kitab dia An-Nihayah fi Al-Fitan ni, dia kata ketika mana kita kata menegak iaitu di Kaabah lah, merujuk kepada mereka akan berebut Kaabah dan pasti kejadian itu berlaku di Mekah, lalu berebutlah di antara keturunan khalifah tersebut sehingga keluar Al-Mahdi dari arah timur. Jadi maknanya pada waktu itu nak turunnya, kita kata nak munculnya Imam Mahdi ni waktu pergaduhan khususnya Kaabah lah, Kanzul Kaabah. Mereka berebut berkaitan dengan perebutan tentang urusan-urusan di Kaabah lah. Jadi Ibn Kathir mengatakan bahawa yang tu berlaku di Mekah lah. Orang akan sedar bahawa Imam Mahdi di Mekah lah, di Mekah nanti. Baik, tapi ini pendapat yang dhaif lah, diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir lah. Baik, Imam Mahdi ini pemimpin bagi umat Islam. Kaifa bikum idza nazala fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Imam Mahdi ini dia menjadi, kita kata, pemimpin bagi umat Islam. Ya, keadaan dan suasana Imam Mahdi. Okey. Jadi keadaan dan suasana Imam Mahdi ini berdasarkan sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim, yakunu fi akhir ummati khalifatun yathni al-malu hasan la ya'uduhu adadan. Ya.
pada akhir zaman khalifah ni pemimpin orang Islam membahagikan harta dan tidak menghitung-hitungkan. Maknanya waktu kepimpinan Imam Mahdi dan suasana dunia dalam keadaan yang kita kata adil. Itu cerita tentang Imam Mahdi. Baik, Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Saya ringkaskan lah. Baik, pendirian ulama berkaitan dengan Nabi Isa ni, status hadis berkaitan dengan Nabi Isa ni ialah mutawatir. Bukan ahad. Mutawatir dah. Hari ini disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Utsman bin Abdul As, An-Nawas bin Sam'an. Baik, sifat Nabi Isa menurut hadis. Okey, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Isa ni dia berkulit kemerahan, rab'atun ahmar ka'annama kharaja min dimas ya'ni al-hammas. Ya'ni hammam, bertubuh sederhana dan tak tinggi sangat, tak rendah sangat, berkulit kemerahan seolah-olah dia baru keluar daripada bilik mandi. Maknanya dia fresh, nampak muka dia segar Nabi Isa ni. Banyaklah hadis-hadis buat hal yang sama. Baik. Okey, kemudian peranan Nabi Isa pastinya peranan Nabi Isa berasaskan sebuah hadis diriwayatkan oleh Mustadrak ala Sahihain. Nabi Isa akan berperanan pertama menghancurkan salib lah. Tiada lagi salib di dunia ni, membunuh khinzir, menghapuskan jizyah. Jizyah ni kata ulama merujuk kepada cukai yang diberikan oleh orang-orang bukan Islam lah. Jadi tak ada dah, dia menghapuskan jizyah. Menyeru orang Islam untuk bersatu bersama dengan agama yang benar dan membunuh Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal. Baik, tempoh turunnya Nabi Isa kata ulama ialah selama 40 tahun. 40 tahun berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan wal Ashrat As-Sa'ah. Baik, kemudian hikmah ni tuan boleh baca sendirilah, hikmah turunnya Dajjal ni. Baik, kemudian Yajuj dan Majuj. Yajuj Majuj ni apa tuan-tuan? Yajuj Majuj ni kata ulama banyak tafsiran dia. Cuma saya ringkaskan bahawa Yajuj Majuj ni ialah, kita kata Yajuj Majuj adalah manusia biasa seperti manusia lain. Mereka akan keluar selepas turunnya Nabi Isa, iaitu selepas Dajjal dibunuh. Maknanya lepas Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, Yajuj Majuj akan turun. Yajuj Majuj ni kata ulama ia seperti manusia. Seperti manusia biasa. Kerana hal ini dan hal ini kerana apabila membicarakan tentang keturunan Yajuj Majuj ni dia berasal daripada keturunan Nabi Adam. Dan juga melalui Yafid bin Nuh alaihi salam. Okey. Kerana hal ini bertepatan dengan sebuah riwayat daripada Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim. Jadi maknanya Yajuj Majuj ni dia manusia lah. Yajuj Majuj ni ialah manusia. Kerana hal ini juga disebut oleh Imam Bukhari dalam Jami' Sahih lah. Merupakan bahawa Yajuj Majuj ni menunjukkan Yajuj Majuj ni adalah bahawa keturunan Nabi Adam dan jumlah mereka sangat ramai. Yajuj Majuj ni jumlah dia sangat ramai. Hadis kita boleh tengok sendiri pada buka surat 96. Baik, bukti Yajuj Majuj keluar tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam Quran. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Kahfi ayat yang 93 sampai 98 semua dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa Yajuj Majuj ini akan keluar untuk merosakkan muka bumi ni lah. Baik, sifat Yajuj Majuj ni diterangkan dalam Al-Quran. Sifat keluarnya Yajuj Majuj ni, tengok dalam surah Al-Anbiya, hatta idza futihat Yajuj wa Majuj wa hum min kulli hadabin yansilun, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan janji yang keluar. Maknanya Yajuj Majuj ni dia keluar macam mana? Dia keluar daripada tempat yang tinggi Dia keluar daripada tempat yang tinggi. Maka tiba-tiba terbeliak mata orang-orang kafir. Dan mereka berkata, celakalah kami dalam kelalaian tentang ini.
bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ini orang kafir kata dalam surah Al-Anbiya. Okey, kemudian kejahatan Ya'juj Ma'juj. Okey, kejahatan Ya'juj Ma'juj ni, Ya'juj Ma'juj kata ulama ialah makhluk Allah yang sangat ganas terhadap penghuni bumi yang ditemui. Malah tidak cukup dengan itu, mereka juga bercita-cita untuk membunuh penghuni langit. Ni kata Ya'juj Ma'juj ni. Ya'juj Ma'juj ni. Okey. Baik, bagaimana Ya'juj Ma'juj dibunuh? Hadis riwayatkan Imam Muslim. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu fayursilullah alaihim naghatha fi riqabihim fayusbihuna farsa kamautin nafsin wahidah. Nabi Isa dan para sahabat memohon kepada Allah, maka Allah mengirimkan sejenis ulat yang muncul di tengkok mereka. Maka pada pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dan waktu yang hampir bersamaan. Maknanya dia mati dengan kita kata ulat makan dekat tengkok dia. Ulat makan dekat tengkok Ya'juj Ma'juj. Ini kekuasaan Allah SWT berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, bagaimana keadaan manusia setelah binasanya Ya'juj Ma'juj? Kata ulama, banyak riwayat hadis menyebutkan hal itu. Bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ni dipindahkan oleh burung. Dikata ulama. Ini disebut dalam Sahih Muslim, dalam hadis dalam Sahih Muslim, dan Allah kemudian menurunkan hujan sehingga bumi bersih daripada bangkai dan bau busuk Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya kalau orang tanya macam mana nak selesai Ya'juj Ma'juj ni, nak binasa keadaan, nak hilang Ya'juj Ma'juj ni, dengan Allah turunkan hujan dan kemudian hilanglah bangkai dan bau busuk Ya'juj dan Ma'juj. Okey, kemudian tumbuhlah tumbuhan yang menghijau dan sebagainya. Baik, kemudian keluarlah Dabah. Selesai Ya'juj Ma'juj, keluar Dabah. Dabah ni apa? Dabah ni, saya ringkaskanlah. Ada banyak tafsiran. Para ulama perbezaan pendapat. Al-Qurtubi kata Dabah ni merujuk kepada anak unta yang baru berhenti menyusu daripada anak. Ini kata Imam Qurtubi. Ada sebahagian kata Dabah ini merujuk kepada binatang yang melata di atas bumi. Ini pendapat ini dipegang oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dia kata binatang. Jadi pendapat yang paling tepat ialah binatang lah. Binatang yang kata dia Dabah ni ialah binatang yang melata di bumi, dia keluar pada akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat. Dabah ini. Dan Dabah ini Allah mengizinkan dia untuk berkata-kata kepada manusia yang mengingkari ayat Allah dan merupakan tanda kemenangan kepada orang Islam. Jadi okey. Apa yang dilakukan oleh Dabah? Okey, apa yang dilakukan oleh Dabah? Al-Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa Dabah ni, binatang ni tuan-tuan sekalian, dia akan pergi ke manusia, kemudian dia akan kata bahawa orang ini beriman dan orang ini tidak beriman. Dan binatang Dabah akan menulis pada setiap dahi manusia dengan perkataan kafir dan mukmin. Dan dahi orang kafir akan ditulis perkataan kafir, manakala dahi orang mukmin akan ditulis perkataan mukmin. Ini kata ulama lah. Apabila menyebut tentang Dabah ini, dia akan keluar pada akhir zaman. Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, apabila menyebut tentang Dabah ini, dia boleh berkata-kata kepada manusia bahawa mereka tidak meyakini ayat Allah yang memberikan akan datang hari kiamat dan sebagainya. Maknanya dia boleh bercakap dengan manusia, tuan-tuan, Dabah ni. Dan Dabah ni juga dia boleh melukai manusia. Dia boleh melukai manusia, seperti mana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, takhrujud dabbatu fatasimun nasa ala kharatimihim thumma yaghmuruna fikum hatta yashtari ar-rajul. Akan keluar dari Dabah lalu menulis pada muka dahi orang-orang kafir ini dengan perkataan kafir, dan dia melata di seluruh dunia. Okey. Jadi ini kita kata apa yang dilakukan oleh okey, dan pergerakan Dabah ni sangat laju. Dan dia menulis pada dahi manusia kafir dan mukmin sebagaimana disebut dalam Al-Hakim dalam Mustadrak melalui sanad daripada Abu Sarihah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik, habis. Kemudian
Okey, macam mana kaedah nak berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni? Yang pertama, kaedah pertama ialah mengumpul semua riwayat. Dia tak boleh ambil satu hadis kemudian dia faham macam ikut dia faham salah. Dia mesti kena tengok, dia kena himpul semua hadis-hadis. Kalau Imam Mahdi, dia kena simpun semua hadis-hadis berkaitan dengan hal tersebut. Barulah nampak world view ataupun pandangan menyeluruh dalam memahami satu hadis. Seperti mana contoh, apa dia, sebagaimana contoh untuk sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Jami' Sahihnya, apabila menyebut tentang sekejap saya tengok dia punya hadis ni. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW, ya Allah, berkatilah bagi kami bumi Syam. Ya Allah, berkatilah kami negeri Yaman. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bumi Najd? Ni tentang pembahasan dengan bumi Najd. Bumi Najd. Wafi Najdina. Kemudian Nabi kata, hunaka zalazilu wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Nabi kata, di sana ada kekacauan dan musibah dan fitnah. Dan di sana munculnya tanduk-tanduk syaitan. Qarnu syaitan. Jadi, bila sahabat Nabi tanya, macam mana dengan Najd? Di tanah, di Najd. Satu tempat nama dia Najd. Nabi kata, di situ akan munculnya tanduk-tanduk syaitan. Baik, ada sebahagian orang, dia faham. Najdi ini merujuk kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang kata Wahabi hari ini. Kan, yang kata Wahabi hari ini merujuk kepada yang berada datang daripada negara Saudi. Kefahaman ini kata ulama ialah ahli bid'ah, kefahaman yang salah, dan mereka mencela dan memfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pengarang kitab kita ni tulis. Sebab dia silap faham. Najd ini bukan merujuk kepada Arab Saudi. Najd ini merujuk kepada Iraq. Kerana apa? Kerana ada hadis yang lain. Sebab tu kena kata al-jam'u baina riwayat, kena kumpul dalam semua riwayat berkaitan dengan hadis ni, berkaitan dengan tajuk ni. Terdapatlah hadis yang lain dalam Mu'jam al-Kabir. Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir yang mendatangkan sebuah hadis, Nabi kata, ya Allah, berkatilah bumi Syam, ya Allah, berkatilah bumi Yaman. Nabi menyebutnya beberapa kali, dan pada kali yang ketiga dan keempat, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, dan negeri Iraq kami? Sahabat Nabi kata, negeri Iraq takkan tak doa kot? Dan Rasulullah kata, sesungguhnya daripadanya kekacauan dan fitnah, dan daripadanya munculnya tanduk-tanduk syaitan. Qarnu syaitan, yatlu'u qarnu syaitan. Iraq, bukannya Saudi. Mereka pergi tala ke Saudi. Tanduk-tanduk syaitan ni merujuk kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pening habis. Lepas tu ini kaedah apabila kita kata menafsirkan, berinteraksi dengan hadis-hadis fitan ni. Pertama. Yang kedua, kaedah dia adalah mengenal pasti kesahihan hadis itu sanad dan juga matan. Jangan duk bagi alasan, Ustaz, sanad ni dhaif, lemah. Tapi kalau lemah, maknanya betul, Ustaz. Mana betul tu? Kena tengok riwayat lain. Bukan bermaksud, jangan kita menghalalkan sanad itu bermasalah, dhaif yang berat dan sebagainya. Tiba-tiba kita kata makna tu betul, kira betul lah makna tersebut. Salah kaedah tu. Mesti kena tengok sanad dan juga matan. Satu sudut kita kata bahawa sanad itu lemah, tapi maknanya betul. Itu menunjuk kepada ada riwayat yang lain yang menyokong riwayat tersebut. Dan riwayat yang lain itu ialah riwayat yang lebih sahih. Itu yang orang kata maknanya kita boleh pakai walaupun sanadnya bermasalah. Kerana ada sanad lain, ada riwayat lain. Jangan bermudah-mudah kita kata, oh maknanya elok, kita boleh pakai. Sanad dia masalah. Ini disiplin ilmu, qawaidul ilm. Tuan-tuan, banyaklah perbahasan berkaitan dengan ilmu al-jar wa ta'dil, ilmu rijal dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca sendirilah. Pada muka surat yang ke 114, 115. Okey. Kasusnya, bagaimana nak buat kita? Berapa minit lagi ni? 10.30. Alamak, ni baru 118. Kita ada 2 muka surat, berapa dalam 1 muka surat lagi ni? 1 ke? Kurang 50 muka surat lagi. Okey, saya pergi laju-laju sekilas .
Baik, yang ketiga, tidak berhujah dengan berita-berita Israeliat. Baik, berita Israeliat ni bukan kata tak boleh. Boleh, tetapi mesti disokong dengan riwayat yang sahih. Jadi, bukan tak boleh dah. Bukan tak boleh. Tapi mesti ada syarat dia. Baik, kemudian memenuhi syarat dan kaedah diletakkan oleh ulama dalam menjaga hadis fitan seperti realiti yang tertentu. Jadi maknanya nak berinteraksi dengan hadis fitan ni. Hadis fitan ni hadis benda-benda yang ghaib. Bila benda yang ghaib ni, dia tak boleh untuk kita kata kita tafsir ikut akal kita. Dia mesti merujuk kepada tafsiran teks dan juga ulama yang berautoriti dan berkelayakan dalam mensyarahkan hadis tersebut. Sepertinya kitab-kitab syarah yang berautoriti dan sebagainya. Itu semua penting ya, kerana wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Baik, kemudian kaedah yang kelima ialah membezakan muhkam dan mutasyabih dalam hadis fitan. Muhkam dan mutasyabih ni, muhkam ni apa? Muhkam ni adalah yang jelas. Ya, mutasyabih ni benda yang sama-sama. Benda yang sama-sama. Jadi dalam hadis fitan ni, sebagai contohnya iaitu berkaitan dengan hadis-hadis mutasyabih ni, khususnya hadis-hadis fitan lah kan. Berkaitan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, berkaitan dengan 73 puak. 72 puak yang sesat dan satu puak saja yang masuk syurga. Jadi Imam Ibn Taymiyah apabila mensyarahkan hadis ni, jadi nak tentukan 72 puak ni macam mana. Jadi itu adalah mutasyabih. Kan? Kalau tanpa kita kata dawabit dan syurut yang jelas, maka kadang-kadang kita menyebabkan tersilap dalam mengklasifikasikan sesuatu kelompok. Baik, kaedah yang keenam, berpegang dengan zahir nas dan tidak mentakwilnya. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan fitan ni, akhir zaman ni, ialah hadis benda-benda ghaib. Benda ghaib ni dia tak boleh takwil ikut suka kita. Dia mesti berpegang kepada kita kata zahir nas. Sebab yang taunya ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi yang sahih. Dia bukannya macam ini adalah benda-benda ghaib ya. Benda ghaib dia tak boleh melalui mimpi. Benda ghaib mesti datang daripada dalil yang sahih. Baik, kemudian yang ketujuh, tidak menjadikan dalil untuk hukum syarak. Hadis-hadis fitan ni tak boleh jadi hukum syarak, tuan-tuan sekalian. Sebagai contohnya, panjanglah perbahasan berkaitan dengan wanita bermusafir tanpa mahram ni. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari ya. Nabi cerita tentang akan datang ni ada seorang perempuan tua yang bermusafir daripada Al-Hirah sehingga tawaf di Kaabah. Tidak takut seorang pun melainkan Allah. Dalam hadis ini menyebut seorang wanita tua bermusafir tanpa mahram daripada Al-Hirah sehingga tawaf di Kaabah. Namun hadis ini sama sekali tidak membuktikan harus wanita bermusafir tanpa mahram. Jadi maknanya Nabi cerita akan berlaku. Okey, wanita yang bermusafir tanpa mahram. Tanpa mahram tu dalam hukum fiqh tak boleh lah. Tak boleh musafir tanpa ada mahram. Walaupun ada sebagai ulama kontemporari yang mengizinkan musafir tanpa mahram, tapi dengan syarat pemusafiran itu pemusafiran yang selamat daripada fitnah. Okey, jadi maknanya dia tak boleh menjadikan hukum. Kata, dalil ni membuktikan bahawa tak apa dah. Kita orang perempuan musafir pun, walaupun ada fitnah ke sebagainya, tak ada masalah apa. Kerana berdasarkan dalil. Tak boleh jadikan ia sebagai satu sumber kita syarak. Sebab akan datang, kita tak tahu akan datang. Benda ghaibiat. Dan menentukan tasalsul, mengikut susunan akhir zaman. Sebab nak tentukan yang mana dulu, Imam Mahdi dulu ke sebagainya, ini pun ulama khilaf. Tidak ada satu nas Allah. Tidak ada satu riwayat yang sahih. Yang membicarakan tentang yang mana dulu turun, yang mana dulu kita kata mana turutan dia, mana susunan khusus. Tidak ada satu riwayat. Kerana apabila kita melihat riwayat hadis-hadis yang berbagai ni, tanda-tanda kiamat ni, tidak mempunyai susunan-susunan yang khusus. Sebab tu kata Al-Allamah Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, beliau mengatakan bahawa a'lam anna riwayatil
qad ikhtalafta fi tartib al-ayat al-ashra walidha ikhtalafa al-ahlul ilm fi tartibiha. Kata Mubarak Furi, ketahuilah bahawa riwayat-riwayat tanda-tanda besar kiamat ni telah menjadi perselisihan pada susunan tanda-tanda yang 10 tu. Yang mana satu tak? Yang mana satu turun dulu, tak ada satu kita kata ijma'. Tidak ada, semua kita kata khilaf lah. Ada yang kata Yajuj Majuj dulu, ada Tabah dulu sebagainya. Jadi kita tak usah duk pening bala lah kan. Cuma kita beriman kejadian itu wajib, pasti akan berlaku. Baik, kemudian adab dan etika dalam menyampaikan hadis akhir zaman ni. Saya ringkaskanlah, tidak menimbulkan perspektif negatif pada hari-hari kita ni. Seperti sikap putus asa, kemurungan dan berserah diri tanpa berusaha. Jangan ada sikap macam ni. Bila kita baca, nak Dajjal nak main dah, kan, Imam Mahdi dah turun dah, kerja malas, tak pergi kerja, berzikir dalam gua, tak bercampur dengan orang. Itu salah cara kefahaman dalam berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ni. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Allah sebut dalam Quran, janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Maknanya jangan berputus asa. Baik, kemudian. Okey, takwilan dan imajinasi. Ni. Okey, saya ringkaskan. Yang pertama, takwilan yang mengatakan bahawa, ada sebahagian mengatakan bahawa Dajjal ni, Dajjal ini ialah simbolik kepada khurafat dan kebatilan. Bukannya Dajjal macam Nabi kata tu ada dua mata, satu mata yang buta tu. Ada sebahagian kata Dajjal ni adalah khurafat dan kebatilan. Bila mana khurafat dan kebatilan melanda dunia ni, itulah Dajjal. Ada orang faham macam tu. Dan kefahaman itu sebenarnya didakwa oleh Syekh Muhammad Abduh. Dia juga seorang tokoh ulama, ulama kontemporari lah. Tapi dijawab oleh para ulama kerana tiada dalam riwayat berkaitan Dajjal yang percanggahan dan perselisihan. Mana tidak ada menyebut tentang hal, semua menyebut jelas berkaitan dengan karakter ataupun batang tubuh Dajjal itu sendiri secara jelas dalam riwayat-riwayat yang sahih. Okey, kemudian tuan-tuan tengoklah muka surat 166 ni. Okey. Jawapan bagi kepada dakwaan hadis Dajjal merupakan rekaan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ni adalah dulu dia Israel lah, dia mengambil maklumat daripada Bani Israel lah. Okey, ulama menjawab, kajian terhadap riwayat-riwayat mengenai Dajjal membuktikan bahawa bukan semua hadis Dajjal datang daripada riwayat Ka'ab al-Akhbar. Para ulama hadis juga meriwayat riwayat berserta makna dengan beberapa syarat. Maknanya ada riwayat-riwayat lain, ada jalur-jalur syarat yang lain yang menyokong kedatangan Dajjal ni. Macam tu. Okey. Wallahu a'lam. Banyaklah tuan-tuan boleh tengok sendiri dia punya perbahasan dia. Okey, kedatangan Imam Mahdi. Baik, ada juga orang mendakwa bahawa Imam Mahdi ni okey, mereka mempertikaikan riwayat dan kebenaran hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Baik, ulama menjawab, keabsahan kebenaran hadis berkaitan Imam Mahdi ini tidak memerlukan hadis yang banyak. Satu hadis yang sahih berkaitan Imam Mahdi telah mencukupi untuk menjadi hujah. Yang ulama kata tak payah kita ini disebut oleh Profesor Dr. Abu Laih dan juga Yusuf Al-Wabil. Dia kata, okey, kalau tak mau tengok riwayat lain, cukup kita berpandukan hadis Imam Muslim membicarakan tentang kedatangan Imam Mahdi. Baik, kemudian. Okey, nanti tak payah, ni tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Cuma saya nak sentuh berkaitan dengan mana dia? Okey, di sini juga disebut oleh mana dia? Okey. Penceramah. Penceramah kita ni pun tak terlepas daripada cerita pasal Imam Mahdi lah, Yajuj Majuj. Jadi orang seronok lah kan cerita tentang benda-benda macam ni.
Kan? Kemudian pengarang kitab kita ni dia datangkan seorang penceramah. Yang bagusnya dia tak bermaksud nama tau. Jadi bila tak bermaksud nama ni, kita kata ini satu akhlak dan adab lah. Kita bila kita tak setuju, kita sebutlah ciri-ciri dan sebagainya. Jangan kita kata ini satu akhlak yang boleh kita belajar sesuatu. Yang penting apa contents, isi yang disampaikan, dan kita attack ataupun kita menjawab, kita kata fakta-fakta yang dia bawa itu. Sebagai contohnya, ada seorang penceramah ni, dia ni berceramah di mana? Di Masjid Sungai Dua, Masjid Al-Amin Sungai Dua di Batuas, Pulau Pinang, tahun 2014. Okey, dia cerita tentang fitnah terbesar akhir zaman di masjid. Di sanalah. Dia kata Dajjal ni adalah keturunan Yahudi. Dah bercanggah dengan riwayat. Yang sahih Dajjal ni bukannya ada bangsa apa. Dajjal lahir daripada persetubuhan dengan wanita yang sedang dalam keadaan haid. Dah apa-apa ada riwayat dia. Bapa Dajjal seorang dukun Yahudi. Tak ada satu riwayat hadis menunjuk hal ini. Baik, kemudian berceramah yang kedua, ulama Yaman bermimpi Dajjal telah keluar. Ni puak-puak ni mimpi ni jangan cukup mau. Kan? Ni Batuas ni. Penceramah ni dia ceramah di Batuas pada 2014. Dia kata ulama Yaman ni dia bermimpi. Okey, dia orang mimpi, ulama Yaman mimpi Dajjal. Ni ulama Malaysia mimpi pula. Lagu mana pula cerita. Bercanggah di antara mimpi-mimpi. Kan? Mimpi tak boleh buat hujah untuk sekalian. Okey, Dajjal buta mata sebelah kiri dan di dalamnya mata seperti biji kismis. Pula dah biji kismis. Mai ke mana pula biji kismis. Pada pandai buat bagi seronok dia punya ceramah, dia pergi cerita benda macam ni. Baik, kemudian Dajjal sedang bergerak ke Nusantara. Wih, yang ni lagi canggih. Dajjal sedang bergerak ke Nusantara, tuan-tuan. Ini seorang penceramah. Ni penceramah yang ketiga ni. Ustaz ni dia datangkan ni di Masjid Jelutong. Dia ceramah di Masjid Jelutong pada tahun 2014. Dia kata Dajjal ni dah sampai dekat kat Nusantara dah. Kita yang tak perasan. Senang punya kerja. Okey. Dan penceramah yang keempat. Penceramah keempat ni, dia ni merupakan penceramah bebas yang mengajar banyak di sebelah Lebah Kelang lah. Dan kelulusan dia pun usia Azhar. Ustaz Amir Azhar ni. Dan dia kata Dajjal ini menurut dia ialah mereka yang merosakkan dengan merosakkan manusia dengan menggunakan teknologi. Seperti TikTok. TikTok. Kan? TikTok itu termasuk Dajjal, kata dia. Jenuh macam tu. Ustaz-ustaz tu main TikTok. Kan? Dia kata macam tu, tuan-tuan. Jadi jawapannya tidak ada dalil yang jelas membuktikan bahawa Dajjal akan merosakkan manusia dengan menggunakan teknologi canggih. Apatah lagi TikTok. Kan? Ini semua perkara-perkara yang kita kata kena tapih balik lah. Okey, tak apa. Selesai. Saya tak mau banyak bincang hal yang banyak. Baik, kemudian yang 189, yang terakhir. Penggunaan imajinasi oleh golongan yang bukan berlatar belakangkan penyiar agama. Jadi ada orang tak ada berpendidikan agama ni, dia tak tahu hadis, tak tahu Al-Quran ni. Dia pandai-pandai tau. Cerita pasal Imam Mahdi dan sebagainya. Semua itu benda ghaib, ada dalilnya. Seperti Muhammad Isa Daud. Dia ni dia kata apa? Dia kata Dajjal ni dia kata dia, sekejap, Muhammad Isa Daud mengulas tentang Dajjal dengan katanya, bagi Dajjal istana yang menakutkan. Aku tidak mengetahui di mana letaknya secara khusus, tapi dengan apa yang berlaku aku menyatakan ia di Florida di Amerika Syarikat. Lagi canggih. Dia kata Dajjal duduk di Florida, Amerika. Kata Muhammad Isa Daud. Jadi bukan orang mengaji agama lah. Dan dia kata juga Masih Ad-Dajjal ni juga dia kata mendakwa bahawa Saddam Hussein merupakan Al-Mahdi Al-Muntazar. Saddam Hussein hak kena gantung tu merupakan Imam Mahdi. Kata dia. Okey. Banyaklah cerita-cerita dia. Kemudian Fahad Salim. Fahad Salim ni dia kata Dajjal ni ialah seorang Muslim. Dan merupakan pemerintah di Iran yang munculnya Imam Mahdi. Okey. Dan beliau ialah Muhammad Qattani yang Qattami dan panggilannya Ayatullah. Ni puak Syiah tuan-tuan. Dia nak bagi Imam Mahdi main daripada geng dia. Jadi dia kata ni Imam Mahdi lah. Dahsyat buat ni.
Kan? Kemudian apa lagi ya? Okey. Okey, ada juga ini hak jenis pandai-pandai sains ni pun pening juga tuan sekalian. Dia pandai sains, hang pandai sains je tapi hang tak pandai nos Al-Quran, hadis dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang dia ikut akal dia tuan-tuan. Seperti penulis artikel yang muka surat 196 ni kan, dia ada satu dikaitkan dengan penulis artikel ni juga mengaitkan hubungan kafir dan dajjal. Kerana pada dahi dajjal tulis kafir. Kaf lam fa ra, kafir. Jadi dikaitkan dengan kafir tu dengan kita kata apa begitu juga terdapat riwayat hadis yang menyebutkan bahawa dajjal akan mencairkan seperti larutnya garam dalam air ketika bertemu dengan Nabi Isa. Jadi al-milh. Al-milh ni bahasa Arab, bahasa Melayunya garam lah. Okey, menurut artikel ni dia kata apa? Dia kadi tanggaram pula, kan? Dia kata menurut penulis memiliki nilai numerik atau nilai jumal atau nilai gematria 109. Kebetulan surah 109 tu ialah surah Al-Kafirun. Lah dia pikirkan tu. Kan? Nah, dia pikirkan tu. Dia tengok 109 nilai gematria no. Dia pergi cari dalam Quran. Mana surah 109? Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun lah Dajjal. Senang aja. Kan, tak mengaji jarh wa ta'dil, tak mengaji tentang berkaitan dengan perawi, sanad, ta'amul, macam-macam. Ini semua buat aja mudah untuk nak mendefinisikan ataupun kita kata membahaskan berkaitan dengan benda-benda ghaibiyat yang ia memerlukan dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Wallahu a'lam. Okey, tak dulu banyaklah tuan-tuan, saya tak pergilah go through satu-satu kan. Cuma secara umumnya pembahasan kitab ini sangat baik apabila kalau kita tengok benda-benda yang pelik yang berlaku di sekeliling kita ni, kita tengok balik kitab-kitab seumpama ini supaya menjawab. Dan hari dulu saya pernah tengok tahun berapa dah, saya pun tak ingat. Okay, nak berlaku kiamat ni dia kira mimpi lah. Dia mimpi, dia kata ada malapetaka akan kita kata ada banjir besar akan melanda di sebuah negeri. Kan? Dengan mimpi dia. Orang pun takutlah kan. Berhenti kerja, berhenti dia berniaga, keluar pergi duduk dekat atas bukit dan sebagainya. Takut dengan mimpi dia tu. Dia habaq nak tarikh-tarikh kan. Tapi bila main tarikh tu, tak datang pun benda tu. Jadi maknanya kita katakan bahawa benda-benda yang seumpama begini, ia memerlukan dalil. Tak boleh berasaskan mimpi macam tu saja. Ya, mesti berasaskan nas-nas ataupun nusus asy-syar'iyyah. Kerana kita berdiri di atas hujah-hujah agama yang sandaran kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang ditafsirkan oleh asar-asar sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Takat dulu kita punya perbahasan kitab kita ni. Mudah-mudahan kita boleh baca lagi lah pembacaan lanjutan. Lebih mendalam lah pembahasan dalam ni. Saya tak sentuh ke semua lah. Cuma secara umumnya saya sudah sentuh pada pembahasan hadis-hadis tentang hadis-hadis akhir zaman. Wallahu a'lam. Saya buka soalan kot kalau ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih semua yang mengikuti perbahasan buku kita ni. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT dan juga terus menuntut ilmu, belajar dan terus belajar, mendalami ilmu agama. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Rujuk ahli dalam bidang dia supaya kita tergolong di kalangan orang yang memahami agama dengan kefahaman yang betul. Bukan dengan kefahaman ikut logik akal kita, ikut orang yang salah dalam memahami ataupun menginterpretasi nas ataupun nusus syar'iyyah. Wallahu alam. Terima kasih semua. Terima kasih penganjur. Hampir sejam lebih ni kita kata membahaskan buku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan cuba usahakanlah untuk kelas-kelas yang lain secara percuma. Jadi teruskan kekal berada dalam grup. InsyaAllah apa-apa informasi saya akan maklum dalam grup lah. Okey, terima kasih semua.